Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Welcome back to my channel. Sebelum aku nak teruskan cerita aku ni, bantu malam ni aku nak korang semua subscribe, comment and share. Yang like sekali, jangan lupa. Ya. Hari ni aku nak belanja hampa 3 buah cerita. So stay tuned. Okey, cerita pertama bermula di mana aku dulu pernah belajar di sebuah college. So pada waktu kita duduk dalam satu rumah tu, kita duduk ramai-ramai. So pada satu malam tu, member aku panggil dia Pak An lah, bukan nama sebenar. Dia ajak aku pergi public phone. Sebab dia kata dia nak call Acik dia kan. Acik ni kira kita bagi awet lah kan. So zaman tu bukan tak ada handphone ada, tapi handphone tiga sekupang, telefon butterfly kan. So telefon ni dia tak ada WhatsApp apa semua, tak ada data plan, tak ada. Dia just kita guna untuk message dengan call je kan. Mesej pun kena duit kan. Satu mesej 1 sen 5 sen macam tu lah satu mesej. So kita student macam tu, mana kita nak ada duit, nak top up kan. So cerita dia, kita nak call ke bila tak nak kredit, kita call, kita akan pergi public phone lah. So kat situ time tu dia ajak aku betul-betul ajak lah. Aku tak mau ikut dia, aku tak mau. Sebab aku ada final exam lagi 3 hari. So aku nak baca buku. Member yang lain semua dah baca buku kan. So aku ingat aku nak study, tapi tu dia paksa. Aku pun kesian member saya. Kita pun follow. Bila aku setuju nak follow dia, kami pun pergi ke public phone tu. Okay, public phone ni aku cerita keadaan public phone ni lah. Okay, public phone ni dia berdekatan dengan jalan raya panjang. Dia jalan raya yang lurus. Jalan raya ni dia adalah jalan raya yang berada di dalam kampung lah. So kat sini berhadapan dengan jalan raya tu ada satu rumah. Lepas tu tepi rumah tu pula ada satu pokok tu besar gila, kecil. Ni aku cerita apa pasal rumah tu dulu. Okay, rumah ni sini aku pernah cerita. Tak tahulah benda ni betul ke tak betul kan. Sini aku pernah cerita. Rumah ni dia 2 tingkat tau. Rumah ni besar gila, 2 tingkat. Tapi rumah ni rumah papan lama lah, 2 tingkat. Rumah ni dia tak ada owner dia buat sewa tau. Buat sewa dekat student kan. Rumah besar lah. So dia sewa dalam lingkungan RM150 macam tu sebulan. So student ni, bila kita dengar rumah sewa yang murah, kita akan pergi sewa lah kan. So syarat owner ni bagi, dia sewa RM150, tapi syarat dia, penyewa tak boleh naik ke tingkat atas ataupun sewa tingkat atas. Dia boleh duduk di tingkat bawah saja. So banyak student yang sewa depa ni macam pelik lah, rasa macam something wrong lah dengan rumah ni. Kenapa boleh sewa bawah saja, tak boleh sewa atas kan? Tapi main dengan kita yang terdesak nak duduk rumah ni, ada juga yang student ni pergi sewa juga sebab murah kan. Kalau mereka duduk ramai-ramai baru kena bayar orang RM80 lah. So ada yang cerita rumah ni bila mereka duduk, bila waktu malam, rumah ni rumah papan tau. Bila kita berjalan, dia akan bunyi tau. Bunyi orang berjalan. Lepas tu macam-macam mereka dengar lah. So malam tu kan mereka dengar bunyi berjalan, mereka dengar bunyi orang menyembang, mereka dengar bunyi orang ketawa, mereka gelak.
So setiap malam akan dengar benda ni tau. Dengar macam ada orang mendetak di kat atas tu kan. So banyak yang student-student yang tak tahan, mereka akan pindah lah rumah tu. Tapi masa aku duduk kat Public Phone tu, rumah tu memang gelap lah. Aku rasa memang tak ada orang lah rumah tu. Daripada Public Phone tengok rumah tu memang bergerun jugalah waktu malam kan, suram kan. Lagipun satu lagi, jalan tu dia punya lampu dia ada tapi jarang-jarang. So dekat Public Phone yang aku telefon tu ada satu lampu kan. So sebelah rumah tu pula ada satu pokok tau. Pokok tu besar gila. Pokok tu aku rasa pokok lama. Aku salah berapa puluh ton lah pokok tu. Memang besar gila. Dia tu dia punya daun dia pun merimbun tau. Merimbun. Tengok tu pokok tu pun boleh tahan jugalah. Memang nampak bergerun jugalah. So aku pun macam biasa lah, member aku duduk call, aku duduk dekat motor macam biasa lah, jadi ubat nyamuk lah kan. Jadi ubat nyamuk lah, duduk tunggu member aku ni duduk bercinta dalam phone. So aku pun ambil handset, aku main game ulang macam tu. Tentu game ulang ni kira famous lah, tiga-tiga sepang kan. Aku main. Tiba-tiba aku terpandang kat pokok ni. Aku rasa macam nak pandang pokok ni tau. Aku pandang pokok tu. Bila aku pandang, aku nampak satu lembaga atau bayang-bayang hitam yang duduk di sebelah pokok tu. Dia macam nak atau di pokok kan, dia macam duduk mengintai di dekat pokok tu tau. Tapi aku tengok, aku tak berapa nak time tu tak apa nak takut tau. Sebab apa, aku fikir mungkin benda tu bayang-bayang daun ke, lalang ke, ataupun ada situ ada apa-apa yang nampak seakan-akan orang. So aku pun tak tahu. Sambil aku tak tahu, hati aku ni rasa nak tengok lagi tau. Aku punya mata ni rasa macam, walaupun takut time tu kan, tapi rasa mata ni macam nak tengok betul ke benda tu apa. Nak tahu. So aku tengok. Bila aku tengok, aku par benda tu kan, tiba-tiba kenapa tak tidur lagi, ha? benda tu macam dia masuk ke pokok tu tau. So kat itu aku nampak, benda ni bergerak lah. Sebab dia duduk macam tu. Kalau kata benda tu gundi ke ataupun benda apa-apa yang objek-objek yang ni, dia tak mungkin dia takkan bergerak. Tapi benda ni bergerak. So bila tu aku terkejut lah. Macam mana benda ni boleh ada benda belakang pokok ni kan. So aku pun tengok lagi pokok tu. Bila aku tengok, dia ni macam main cucak dengan aku lah. Dia tengok, dia masuk dalam tu. Dia tengok, dia masuk dalam tu. Bila dia buat macam tu, aku yang bulu roma semua naik. Yang tu memang aku dah takut dah. Aku beritahu kat member kupaan, jom pergi balik lah, dah pukul berapa, dah sejam lebih lah ni kan. Aku nak study budak ni. Tu member kata tak apa, tunggu sat 5 minit. Oh, aku pun tunggu lah 5 minit. Mata aku tak tengok dah pokok tu. So aku tunggu 5 minit, aku terpanjut atau aku paksa dah lagi, tak sampai 5 minit aku paksa. Dia pun okey, dia letak phone, dia hantar aku balik. Aku tak cerita apa lah kapaan kan. So aku pun balik sampai rumah pun semua. Sampai rumah, aku masuk rumah, tak cakap banyak. Aku pergi basuh kaki pun semua. Aku pergi ambil buku. Aku duduk. Masa tu sampai rumah, ada member 2-3 orang duduk baca dekat ruang tamu kan. So aku ambil buku, aku join lepas sekali. Lepas aku join, Pak An tadi tu dia keluar pula. Dia tak beritahu apa-apa kami, dia terus keluar. Aku pun tak apalah, dia nak tapau ayam ke apa kan. Lepas dia keluar, aku pun buat tak tahu lah. Dia keluar dalam 10 ke 15 minit. Tiba-tiba kami dekat punya motor tau, laju gila. Dia dekat punya motor, parking depan rumah.
congkak motor, dia masuk rumah. Rupanya cepatan tau, dalam keadaan yang agak dia masa tu dia punya keadaan dia yang takut, muka pucat gila. Dia masuk rumah tu, tutup pintu. Bila dia tutup pintu tu, tiba-tiba pintu rumah kami ni berguncang. Yang selak pintu tu berguncang, pintu berguncang, selak pintu berguncang. Aku dengan member aku ni, kami terpaku lah, terkejut, terpaku, sengak, semua tengok Pak An tengok pintu kan. Ish, benda apa ni, lepas bunyi ke apa ni kan, tapi semua suara tak keluar lah, semua sengak. Dia tengok keadaan tu, aku rasa pasal dia goncang tu dalam 20 second macam tu, 20 second, 25 second macam tu. Kira dalam keadaan 20 second tu, keadaan time tu memang rasa macam lama lah kan. Goncang. Lepas 20 second tu dia sengak, tak bunyi apa tau, tak bunyi apa. Kami pun agak pelik lah time tu, Ish, benda apa kan, dia goncang ni, adakah dia gempa bumi atau apa benda apa kan. Lepas tu kami berbalik pada Pak An tadi balik lah. Pak An tadi dia keadaan dia pucat macam tu, dia tak bercakap apa, dia pucat, dia sengak. Kami tanya dia, pergi mana Pak An? Tu dia sengak lagi, dia tak cerita nak, dia sengak. Lalu kami paksa lalu kan dia cerita juga. Dia kata tadi lepas dia hantar aku balik rumah, dia kelak balik, pergi balik phone yang tadi yang repi tu, dia dah call Acik dia balik. Masa dia call Acik dia balik, dia dengar ada bunyi tau, bunyi pelik tau. Dia kata bunyi tu macam bunyi benda macam orang ketuk pintu, macam orang ketuk kuk 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 kuk. Dia dekat bunyi macam tu lah. Bila dia ingat bunyi macam tu, dia kalik. Bila dia kalik, dia nampak Langsiak ke pontianak, aku tak sure lah. Tapi kata putih, rambut panjang, terbang lintas depan mata dia. Dia kata nampak real. Kau nampak real, gila-gila dia tak. Memang real depan mata dia nampak. Lepas tu dia lompat naik motor, dia belah. Lepas dia belah sampai rumah, tu dia masuk rumah. So kat sini kami rasa benda ni ikut dia daripada public phone tu main ke rumah tau. Dia goncang, mungkin benda tu dah goncang pintu rumah kami tu sebab dia tak nak masuk rumah tu. Kemungkinan lah. Mungkin tu rumah dah pagar ke apa ke sebelum ni, tu rumah dah pagar rumah tu kan. So dia nak masuk tak lepas, just dia goncang daripada luar saja kan. So bila kami dengar cerita tu, kemungkinan benda tu lah yang goncang pintu rumah kami. Sebab setengah tu orang tua-tua pernah kata lah, pernah cerita kan, orang tua-tua pernah cakap, kalau hampir mana-mana tempat, kalau hang rasa something wrong yang ikut hang ke apa, hang rasa macam tu, macam ada orang ikut hang jangan balik rumah tu hampir mana-mana tempat dulu. So dia tak singgah lah kat rumah kita. Kalau kita rasa something wrong, kita tahu direct pergi ke rumah, kemungkinan benda tu akan ikut kita ke masuk rumah kan. Lepas tu siapa yang ajak aku keluar malam pergi public phone ke kan, dia kedai makan tak baik, kalau pergi public phone tobat aku pergi lah pagi. Okay, next cerita, stay tune. Okay, ini untuk cerita yang kedua. Cerita ni bermula macam ni tau. Cerita ni aku dengan Pak An juga. Tapi rumah berbeza. Sebelum ni rumah Pak Alin, tapi kali ni rumah lain pula. Rumah sewa lain pula. Okay, rumah sewa ni kita, dia punya keadaan rumah sewa ni dia ada kemak dua macam ni tau. Ni pintu pertama, ni pintu kedua. Dua-dua ni kami sewa lah. Sebelah ni per student, kami grup student. So
Depan rumah kami ni hutan, tepi rumah kami pun hutan. Cuma belakang rumah kami ni ada satu taman. Ada satu taman lah. Tapi depan dengan keliling ni memang hutan. Hutan bukan kata hutan rimba tau. Dia hutan semak, hutan dalam kampung kan. Hutan semak, adalah pokok-pokok nanti semak lah itu. Bila kami duduk situ, ada agak 2-3 cerita member pernah nampak duduk belakang tengah ada basuh pinggan. Duduk nampak dekat belakang pokok pisang tau. Ada nampak lembaga putih lah, apa macam-macam lah. Duduk dengar kalau kat rumah tu. Sebab rumah tu pun dekat dengan kawasan hutan. So pada satu malam ni aku dengan member aku Pak An. Aku ni jenis tidur lambat. So malam tu aku dengan Pak An duduk kat ruang tamu lah. Duduk bercerita, duduk menyembang, duduk gelap kat kokang-kokang, duduk cerita apa semua. Cerita. Tiba-tiba aku dah dengar bunyi something tau. Bunyi tu dia macam mengilai. Dia bunyi mengilai tau. Bunyi tu dengar real gila. Bunyi orang mengilai tu dekat bunyi real, tapi dengar real dan sayup. Dengar real tapi benda tu rasa macam jauh. Tak, benda real tapi dengar macam jauh. Aku dengar bunyi mengilai. Aku first time dengar bunyi orang mengilai tau. Macam tu, lebih kurang macam tu lah dia mengilai tau. Aku dengar macam tu. Aku cakap Pak An, Pak An kira aku nak masuk tidur lah, aku tahu kan. Pak An terkejut kan. Tu dia pun cakap, aku pun nak tidur, dia cakap macam tu kan. Tapi sebelum tu aku dah beritahu kat Pak An, kata aku tak nak tidur malam ni kan. So kita sembang kan. Buat lepas tu, lepas nak sembang tu, kemungkinan kami nak pergi ke kedai makan nak tapah makan. Tapi bila dengar malam tu aku nak tidur, Pak An pun kata, aku pun nak tidur lah. Aku pun masuk tidur. Aku masuk bilik Pak An ni, dia bilik lain. Tapi dia main follow aku masuk bilik aku. Lepas tu kami pun masuk terjun tilam. Aku sengat, dia sengat. Kami duduk dalam seminit 2 minit ni tu aku cakap. Masa dekat dalam ruang tamu tu, aku belah pintu rumah tak tutup. Aku belah pintu lah. Lepas tu duduk tu dalam seminit 2 minit tu aku pun tegur Pak An. Pak An, aku tanya Hang dengar apa tadi? Hang ada dengar apa tadi? Aku tanya dia. Hang kata, aku dengar. Hang dengar ke? Dia cakap, betul aku dengar ke kan? Aku dengar lah. Hang kata, hang dengar apa? Aku dengar orang menilai. Okay, aku pun dengar macam tu juga. Orang menilai. So aku dengan Pak An ni, kira kami ni lepas tu kami dorang ni memang duduk atas tilam tu sampai pagi esok lah. Pagi esok memang takut nak bangun. Aku nak bangun kencing pun takut macam tu. Sebab aku first time dengar orang mengilai. Benda mengilai macam ni aku first time dengar. So memang bergerun. Bagi aku benda tu bergerun lah, sebab aku dalam keadaan situasi aku time situ kan. So tu lah cerita pertama kalinya aku dengar bunyi orang mengilai. Kita jumpa di cerita yang ketiga lah. Okey, ini cerita yang terakhir daripada aku kan. Cerita ni pendek je lah. Cerita ni bermula time malam minggu lah. Malam minggu time tu, bila student ni, bila malam minggu ni kira dia start motor pergi town lah. Pergi lepak, pergi round island kan. Pergi ronda-ronda apa semua. Kami pun ronda apa semua macam biasa. Semua ronda apa semua. Pergi makan lah apa semua. Lepas tu kita pun nak balik. Nak balik tu lebih kurang dalam pukul 3 lebih pagi lah. Kita pun on the way balik. Bila on the way balik, okey, aku punya tempat ni, kami ni berada di balik pulau tau. Kami belajar di balik pulau.
nak bila tahun dia balik sini tau. Bila hang nak balik pulau, hang akan lalu jalan bukit lah. Jalan bukit yang gelap. Lepas tu jalan yang bengkok lah kan. So jalan tu balik pulau ni memang jalan dia, apa nak pergi balik pulau dia hampa kena bertemu dengan bukit dulu lah baru hampa pergi sampai balik pulau. Dia ada 3 bukit dari tu. Bukit daripada Pulau Bahang ke balik pulau, bukit daripada Relau, bukit kita panggil Bukit Baru ke balik pulau, ataupun Bukit Lama. Bukit Lama ni daripada Batu Mau ke balik pulau. Kami lalu daripada Relau ke balik pulau, iaitu Bukit Lama, Bukit Baru. Kami pun naik konvoi masa tu lebih kurang 4 biji. Naik kereta. Naik dalam keadaan sunyi tu, memang tak ada apa-apa, kereta apa semua tak ada. Kami 4 biji kami yang naik. Aku duduk depan sekali dengan member aku belakang. Member aku bonceng aku lah. Kami naik. Setelah bila kita naik, sebelum nak sampai ke puncak tu lagi 2 selekor nak sampai ke puncak atas tu. Satu, kalau apa perasan, kalau naik lalu ke jalan bukit, bila ada selekor dia akan ada satu cermin tau. Cermin ni dia akan pantul ke jalan ke sana. Kalau kata ada selekor yang tajam, dia akan pantul apa punya ni kan, dia akan nampak jalan yang sebelah yang sebelah sana lah. So masa aku nak sampai ke cermin tu, nak sampai ke selekor tu, aku pandang cermin ni tau. Sebab memang hang akan automatik akan pandang cermin ni sebab hang nak tengok jalan belah sana. So bila hang pandang cermin ni, aku nampak satu lembaga putih duduk betul-betul tengah-tengah jalan dekat double line tu. Aku nampak real. Nampak tengah-tengah jalan dekat double line tu. Aku seorang nampak, member aku kat belakang pun nampak, tapi senyap. Kami dua ekor senyap lah. Bila nampak tu, 2 benda, aku nak pergi terus ke, aku nak U-turn kan. Dengar duk bawa motor, duk pikir kan. Tak, U-turn memang tak dan lah. Memang tak dan tu satu. Kedua bahaya sama. U-turn kereta mati baik pun mampu kan. So aku pun nampak tu, memang aku nampak betul-betul duk tengah jalan dekat double line tu. Dalam double line putih tu, dia punya baju putih dengan rambut panjang. Memang nampak real. Aku ni bercemang dengan takut apa semua ni. Aku takut nanti aku kona nampak titik depan mata mampu. Tapi bila aku kona tengok kan, lembaga tu tak ada. So selamat lah. Ni baru sampai ke puncak. Sampai ke puncak tu kami turun sampai balik pulau kan. Sampai balik pulau tu, sampai rumah apa semua, kami tak masuk rumah. Aku pun tak masuk rumah. Kami lepak aku macam kat member aku yang lagi 3 biji kat belakang. Kita relax dulu lah, kita pergi lepak kat 7E lah. Pergi 7E beli air apa semua, kami minum. Sebab apa, takut bila kami balik rumah tu nanti dia takut benda tu follow kami ke rumah pula kan. So kami tinggal dia dekat 7E kalau dia ikut lah. Kami duduk minum semua. Aku pun buka cerita. Tapi tadi aku nampak benda tu tadi tak cermin. Dia duduk kat double line, kalau putih, rambut panjang. Lepas tu member aku kat belakang pun kata dia nampak kan. Aku tak seorang nampak, dia pun nampak. Terus kami duduk, kami stay kat situ dalam 15 minit 20 minit macam tu, baru kami naik balik rumah kan. Okay. Sampai situ lah cerita aku. Ada 3 pengalaman cerita aku time aku belajar lah. So kalau kata hampa nak lagi cerita seram, boleh subscribe, like and comment. And komen tu kalau kata ada apa-apa komen yang buruk pun boleh, tak masalah. So aku boleh baiki aku punya video kan. So jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.